Dan membawa saya kepada cerita tentang kes perbicaraan fitnah Anwar ke atas Muhyiddin Yassin pada Ogos 24. Baik, kita baca. Tak ramai yang tahu cerita ni bahawa Anwar saman Muhyiddin Yassin. Saman fitnah Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke atas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah ditetapkan selama 9 hari bermula Ogos tahun depan. Peguamnya Sangkar Nair hari ini mengesahkan bahawa Mahkamah Tinggi menetapkan tarikh perbicaraan 5 hingga 7 Ogos, 12 hingga 14 Ogos sehingga 26 hingga 28 Ogos pada 2024. Peguam itu menambah bahawa Mahkamah Sivil juga telah mengarahkan semua pihak memfailkan sebarang permohonan intelektuari menjelang 15 Jun tahun ini, dan perkara itu akan ditetapkan untuk pengurusan kes selewat-lewatnya pada 21 Jun tahun ini. Sangkar berkata setelah pengurusan kes tindakan sivil itu di hadapan Kehakiman Rosmawar. Muhyiddin diwakili peguam Chetan Jetwani dan Ivy Shu. Peguam Jadin Puwai pula turut mewakili Anwar. Pada 20 Disember lalu, Anwar memfailkan saman fitnah terhadap PN berhubung dakwaan kononnya dia menerima 15 juta atas khidmatnya sebagai penasihat ekonomi Selangor. Pelatih mendakwa defendant memfitnahnya melalui kenyataan dikatakan dibuat semasa ceramah PN pada 5 Disember tahun lepas. Dalam pernyataan pembelaan difailkan tahun lalu, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah semasa ucapan politik. Dalam jawapan yang difailkan terhadap pembelaan, Muhyiddin membalas bahawa defendant sepatutnya tahu lebih baik daripada membakar sentimen pengundi dengan kenyataan didakwa berniat jahat dan berunsur fitnah. Baik. Pada ceramah PN yang lepas, Muhyiddin Yassin dalam ceramah dia mengatakan bahawa Anwar Ibrahim telah mendapat gaji allowance 15 juta. Bila Anwar kata, saya tak dapat allowance pun daripada Kerajaan Negeri Selangor sebagai penasihat ekonomi, saya cuma dibayar RM1 saja. Itu Anwar kata. Gaji Anwar sebagai penasihat ekonomi Selangor adalah RM1 saja. Macam sekarang ni Perdana Menteri tak ada gaji. Jadi dalam ceramah itu Muhyiddin Yassin kata, tak, itu satu penipuan. Anwar cuba nak menipu. Anwar terima gaji 15 juta or something tak that dia sebut. Jadi Anwar pun saman lah. So dalam pembelaan saman tu, Muhyiddin Yassin kata apa? Takkan tanya pun tak boleh. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, itu pun sendiri mengindikasikan bahawa memang confirm lah Muhyiddin Yassin akan kalah lah. Confirm, lokal-lokal, thank you, Muhyiddin Yassin akan kalah. Kenapa? Dia dalam pernyataan pembelaan sepatutnya dia keluarlah defend, dia bagilah pembelaan yang mengatakan apa-apa yang berlaku kan, kenapa dia kata demikian dan sebagainya. Dia kena bagi sama ada justifikasi, sama ada dia kena bagi apa orang kata fair comment kena sesuatu dengannya. Tapi sebaliknya itu adalah tuduhan. Sebaliknya dia jawab apa? Dia kata Muhyiddin Yassin kata tak akan tanya pun tak boleh. Dia kata sepatutnya Perdana Menteri jawablah. Itu bukan pertanyaan, itu tuduhan. Takkan kritik pun tak boleh, takkan tu pun tersinggung. Macam dia bagi tahu Anwar Ibrahim koyak lah. Itu bukan pertanyaan, itu tuduhan. Dia ada beza. Sebab itu tuan-tuan, beza di antara bertanya dengan menuduh. Contoh saya kata, menuduh, dia kata Anwar Ibrahim sebenarnya mana dia terima RM1, dia terima 15 juta. Itu menuduh. Itu satu statement of fact di mana anda mengatakan seolah-olah itulah kebenarannya. Jadi bila disaman, anda kena, Muhyiddin Yassin, kena bawa ke mahkamah bahawa itu adalah satu kenyataan yang benar. Okey? Bertanya lain. Kami mendapat maklumat sebenarnya bukan RM1, tapi 15 juta. Mohon Datuk Seri, sila penjelaskan, benarkah 15 juta? Ataupun benarkah RM1? Itu pertanyaan. Dia different. Pertuduhan dengan pertanyaan tu lain. So dalam kenyataan tersebut, di dalam ucapan beliau di sewaktu kempen PN, itu adalah satu pertuduhan dan bukannya satu pertanyaan. Ini perkara yang dia orang kena bezakan. Dan ini antara dakwaan. Kenapa saya akan kata bahawa KJ ni susah nak menang, bukan KJ, PN susah nak menang di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, PN akan susah menang di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, saya baca dulu dakwaan ini atau berita ni. KJ perlu lebih masa. Terima kasih Diana. Pertimbang dakwaan sertai parti politik. Bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin berkata dia memerlukan lebih masa untuk mempertimbangkan tawaran menyertai parti politik. Khairi berkata dia tidak mahu tergesa-gesa membuat keputusan hanya kerana pilihan 6 negara-negeri semakin hampir. Apabila kita ada peluang kedua untuk pilih parti politik, saya tidak ambil keputusan itu dengan ringan. Saya mengambil keputusan itu hanya kerana pihak lain semakin dekat. Saya mau pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan pendirian politik saya, katanya. Dia berkata demikian ketika mengulas mengenai tawaran terbuka Presiden Muhyiddin Yassin agar bekas ahli Parlimen Rembau itu
menyertai parti mereka dan menjawat jawatan majlis tertinggi. Khairi berkata jika dia membuat keputusan mengenai perkara itu, dia akan menyampaikan kepada Muhyiddin secara peribadi terlebih dahulu. Bukan saya kata no terhadap tawaran Muhyiddin Yassin, tapi saya nak jelaskan bahawa ia satu keputusan yang sukar untuk dibuat. Khairi berkata juga dia telah menerima menyertai parti politik lain, tetapi terpulang kepada parti itu untuk mendedahkan pengumuman itu kepada umum. Bekas Menteri Kesihatan tadi dipecat daripada UMNO pada Januari yang lalu dilihat sebagai langkah menyingkirkan pesaing Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Okey, dalam masa yang sama, dalam perkembangan yang sama, Azmin juga mengeluarkan satu kenyataan. Azmin tidak hasrat bertanding PRN. Bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali tidak berhasrat untuk bertanding dalam PRN akan datang. Saya telah beritahu yang saya ingin berehat. Saya telah berkhidmat selama 7 penggal. Jika saya fikir kita harus memberi peluang kepada generasi muda, kita mempunyai calon yang berpotensi dan mereka sangat komited dalam usaha itu. Itu adalah usaha saya yang saya buat 6 bulan yang lalu. Keputusan yang saya buat 6 bulan yang lalu semasa pilihan raya umum. Saya berpegang kepadanya. Azmin mengulas laporan mengenai spekulasi bahawa dia mungkin akan bertanding di kursi lebih selamat di Morib pada pilihan raya negeri Selangor akan datang. Ketika ditanya sama ada dia mempertimbangkan untuk bertanding jika diminta oleh PN, Azmin mengakui terdapat perbincangan santai mengenai perkara itu. Bagaimanapun katanya, belum ada perbincangan rasmi dibuat mengenainya. Tetapi saya serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin. Azmin berkhidmat sebagai adun PKR di Hulu Kelang sejak 99 sehingga 2008 dan kini dia merupakan adun Bukit Antarabangsa selama 3 penggal dan juga pernah menjadi ahli Parlimen Gombak sebelum kalah teruk itu. Azmin berkata dia difahamkan Menteri Besar Selangor sedang bercadang membubarkan DUN pada 19 Jun selepas Suruhanjaya menetapkan tarikh pilihan raya negeri. Baik, kita buat cerita dua cerita ni tuan-tuan. Now, KJ tadi kata dia ditawarkan, tapi Azmin tak nak pula bertanding. Now, tiba-tiba ada sekumpulan orang di dalam PN kata, kami boleh tawan Selangor dan kami boleh tawan Negeri Sembilan. Saya tolak tepi Penang. Kita tengok Selangor dan Negeri Sembilan. Dua watak besar ini ditawarkan, satu ditawarkan tetapi bersikap belah bagi terhadap PN. Satu yang pernah menjawat jawatan, terima kasih Yahya, kan, menjawat jawatan apa orang kata Menteri Besar Selangor, tiba-tiba hari ini ataupun dalam tempoh masa ini mengatakan tidak mahu bertanding. Nah, dua watak besar di Selangor ni tuan-tuan. Di Selangor dua watak besar ni, seorang terlalu tak bagi kata putus, seorang lagi tak nak bertanding. Jadi dekat mana kekuatan PN? Kalau PN itu satu parti yang kuat, Perikatan Nasional itu satu parti yang kuat, immediately saya percaya bahawa KJ akan terus melompat masuk tanpa fikir. Tanpa fikir, KJ akan fikir terus lompat masuk untuk nak bertanding di bawah mereka. Terutama Bersatu. Dan even worse, KJ ditawarkan jawatan tertinggi. Tak bang, KJ ditawarkan jawatan tinggi, Azmin tak terasa hati ke? Cuba kita fikir Azmin tak terasa hati ke? Tiba-tiba dia yang bekas Menteri Selangor, dia yang membawa Bersatu jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia yang tumbangkan kerajaan, dia yang bawa 11 orang PKR keluar dari parti, khianat parti yang memberi dia sejak 99 jawatan kedudukan. Tiba-tiba Bersatu boleh turn kepada Khairi, tawar jawatan MKT, tawar bertanding di Selangor, dan ada tawaran KJ menjadi Menteri Besar Selangor kalau PN menang. Bukannya apa orang kata Azmin Ali. So akhirnya Azmin kata apa? Azmin kata apa? Aku yang berjuang. Aku yang korbankan diri aku ni. Aku keluar parti. Aku sanggup khianat kawan-kawan aku selama 20 tahun dalam perjuangan. Aku yang pengkhianat Anwar Ibrahim, PKR yang aku bersama dengan mereka. Aku pernah jadi Menteri Besar Selangor. Tiba-tiba korang boleh turn dan tawarkan kepada orang lain? Azmin kata, kalau macam tu, the hell to you all. Pi mampus semua, aku tak nak bertanding. Signal yang dihantar kepada PN adalah, signal dia yang nak dihantar kepada PN adalah, korang mampu kau nak tawan Selangor tanpa aku? Itu signal nak dihantar kepada PN. Korang mampu ke nak tawan Selangor tanpa aku? Kita kena ingat pilihan raya PRN yang lepas pada tahun 2018, berapa kursi PAS menang di Selangor? Satu je tuan-tuan. Satu je.
LSBN adalah menang 5-6 kot. PAS langsung lingkup dekat Selangor. Sebab orang Selangor dia lain macam kan. KJ orang Melayu lawan Ramanan India dekat Sungai Buloh yang majoriti Melayu, KJ boleh kalah. Ramanan siapa kenal? Tuan-tuan pun tak kenal Ramanan siapa. Saya kenal lah, saya orang PKR. Tapi tuan-tuan majoriti tak kenal Ramanan siapa tu. KJ, Khairi Jamaluddin tuan-tuan kenal, majoriti tuan-tuan akan kenal. Tapi KJ boleh kalah. Itu peliknya Selangor. Pelik sebab Selangor dia melihat kepada integriti, dia melihat kepada kompetensi, dia melihat kepada parti, dia melihat kepada kebolehan. Dia bukan melihat kepada parti yang dia tahu boleh menjahanamkan negara. Okay? Yang rasuah dan sebagainya. Bukan saya kata KJ rasuah, tapi parti pada masa itu UMNO dilihat parti rasuah, parti songlap pada waktu itu. You see, lain pemikiran orang Selangor. Melayu kita tetap Melayu. Macam tadi ada orang kata lah, kenapa Is yang buat live bela PMX ni orang Melayu, orang Cina tak ada pun. Dia kata, sebab yang bantai dia pun orang Melayu. Orang Cina tak ada bantai PMX. Yang duk bantai Anwar Ibrahim ni orang Melayu kita. So yang kena membelanya pun kenalah orang Melayu. Saya orang Melayu lah. Kan, saya orang Melayu, saya kena bela Perdana Menteri kita. Itu sebab dia. Sebab yang duk bantai pada Anwar Ibrahim ni orang Melayu. Kan, orang Melayu, orang Islam. Anwar tu orang Melayu, orang Islam.